Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa bertambahnya tekanan. Peristiwa kewafatan Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib telah memberi kesempatan yang lebih besar kepada pemimpin musyrikin Mekah untuk bertindak sewenang-wenangnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan lahir. Rasulullah SAW seolah-olah tiada lagi mempunyai perlindungan diri dan penawar hati. Maka berlakulah berbagai tindakan terhadap diri Rasulullah SAW itu. Di antaranya lah Imam Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ahmad menceritakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila matinya dua manusia yang menjadi pelindung yang zahir ditentukan oleh Allah. Satu di rumah isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin. Yang kedua keluarga Abu Talib, keluarga ketua keluarga, pemimpin orang tua yang sangat dihormati di Mekah. Penduduk Mekah malu pada Abu Talib, disegani. Bila Rasul Khadijah sudah mati, Abu Talib juga sudah mati, menyebabkan Nabi SAW terdedah kepada kezaliman dan tekanan pemimpin-pemimpin musyrikin. Diceritakan pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang bersembahyang di sisi Kaabah, sedang Abu Jahal pula sedang berkampung dengan kawan-kawannya, berkampung, duduk dengan kawan-kawan dia di Darun Nadwah, tempat dia berhimpun di situ. Lalu ia berkata, siapa di kalangan kamu yang sanggup mengambil perut unta yang disembelih dan letakkan di atas belakang Muhammad apabila ia sujud? Abu Jahal kata, siapa dia sanggup berani buat? Dia tengok Nabi sedang sujud sembahyang dekat Kaabah, buat satu benda yang sangat menyakitkan hati, yang jahat, supaya ambil perut unta yang berlumuran dengan najis letak atas belakang Nabi masa sujud. Lalu bangun salah seorang yang ada di kalangan mereka, iaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, seorang kalangan pemimpin musyrikin, mengambil benda najis itu dan diletakkan di atas belakang Rasulullah SAW. Kemudian mereka ketawa besar, mereka suka ramai-ramai. Rasulullah SAW bagaimanapun terus sujud, tak berani. Ibnu Mas'ud melihat peristiwa itu tidak mampu untuk menolong. Ibnu Mas'ud seorang yang kecil, yang lemah, yang dhaif, tak mampu nak tolong Nabi, lemah. Datang Fatimah radhiyallahu anha membuat najis dari belakang Nabi. Fatimah buat najis di belakang ayah dia. Setelah selesai sembahyang, setelah berdoa dia mengangkat suaranya. Sudah sembahyang Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan untuk membinasakan Quraisy. 3 kali Nabi doa. Di sini menunjukkan boleh doa terhadap mereka yang zalim, tak jadi salah. Bila zalim sangat, melampau sangat, doa. Lebih baik doa secara umum, tak sebut nama. Ya Allah, hukumkan mereka yang zalim. Serah kepadamu mereka yang zalim ni. Ikut padamu lah nak buat apa-apa, wahai Tuhan. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan untuk membinasakan Quraisy, kabilah dia sendiri, kaum dia sendiri yang sangat zalim. Tiba-tiba mereka yang sedang ketawa besar itu terdiam kerana takutkan doa itu. Terdiam, tengah-tengah suka, diam, takut juga, kerana dia tahu
doa Nabi bukan sembarangan. Nabi seorang yang baik, yang benar, yang tidak berjahat pada orang. Orang baik ni doa dia diperkenankan oleh Allah, mereka tahu. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan doanya. Lepas tu doa dengan sebut nama, Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia sebut nama. Ya Allah, aku suruh padamu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini masuk dalam doa Nabi. Allah Ta'ala tak terus panah litak masa tu, tak terus mati masa tu, tidak. Dia beri tempoh. Mereka ni keseluruhannya dibunuh dalam perang Badar. Dibunuh dalam perang Badar dalam keadaan hina. Selepas beberapa tahun dibunuh dalam perang Badar. Allah Ta'ala beri peluang untuk mereka bertaubat. Kalau degil juga, tiba masanya Allah Ta'ala hukum mereka. Beberapa tahun itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Dengan sebab itu disebut dalam hadis, kena takut doa orang kena zalim. Jangan buat zalim pada orang. Nabi sebut kepada Mu'ad bin Jabal, bila Mu'ad pergi ke Yaman, wahai Mu'az, bila mu pergi ke Yaman, apabila mari apa-apa masalah, bagaimana mu nak selesaikan masalah itu? Mu'ad kata dengan kitab Allah, dengan Quran. Rasulullah tanya, kalau tak ada Quran, dalam Quran macam mana? Mu'ad dengan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau tak ada sunnah Rasulullah, bagaimana? Mu'ad kata, dengan saya beristihad, saya berfikir, mengkaji dan tidak menyeleweng. Tak menyeleweng sekali-kali daripada dasar-dasar yang ada dalam Quran dan hadis, kata Mu'ad. Lalu Nabi tepuk dada bahu Mu'ad. Alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah bima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah, apa yang Rasulullah redha. Dan Nabi kata, wahai Mu'ad, bila mu pergi ke Yaman, mu akan berjumpa dengan golongan ahli kitab, golongan yang tahu kitab, yang reti kitab, yang faham kitab. Mula-mula ajak mereka kepada masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Ajak mereka masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Setelah mereka mengucap dua kalimah syahadah, beritahu kepada mereka Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu. Beritahu Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu. Itu yang kedua. Beritahu Allah mewajibkan sembahyang 5 waktu. Setelah mereka sembahyang, beritahu pada mereka Allah mewajibkan kepada mereka yang kaya, yang berharta, diambil sebahagian sedikit untuk diberi pada mereka yang memerlukan pertolongan. Allah mewajibkan zakat daripada mereka yang kaya. Wa iyyaka wa karaim amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Bila mu ambil zakat itu, ambil harta dia, jangan zalim. Ikut dia nak beri apa mana. Jangan nak ambil zakat orang, ambil ni, jangan. Biar dia serah sendiri. Jangan zalim. Takut doa orang yang kena zalim, kerana tidak ada hijab, tak ada dinding di antara doa orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala. Kerana doa kena zalim, Allah Ta'ala terima serta-merta. Jangan buat main. Sebab itu jangan buat zalim, walaupun terhadap orang kafir, tak boleh. Terhadap siapa jangan buat mudah buat zalim pada orang. Kerana doa orang yang kena zalim ini Tuhan terima dengan mudah. Ini dalam bab ini orang kafir pun tahu juga, bukan saja orang Islam. Jadi Nabi sebut nama-nama ni. Seterusnya Ibnu Mas'ud bersumpah, demi Allah
yang diriku berada dalam genggamannya, kesemua yang disebut namanya terbunuh di dalam peperangan Badar. Semua mereka ni dibunuh dalam peperangan Badar, dicampur mayat mereka dalam telaga buruk dalam keadaan hina. Ibnu Ishaq menceritakan, setelah meninggalnya Abu Talib, orang-orang Quraisy dapat melakukan ancaman dan penindasan terhadap Rasulullah SAW, terutamanya mengenai apa yang tidak dapat dilakukan di masa adanya Abu Talib. Pernah berlaku pada Rasulullah SAW disimbah dengan tanah. Salah seorang dari kalangan puteri baginda membersihkan kepadanya dari tanah sambil menangis. Dia simbah pekong dengan tanah pada Nabi SAW. Lalu salah seorang anaknya, iaitu Fatimah Zahra ataupun anak yang lain, sapuh tanah dari muka ayah dia, menangis. Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, la tabki ya bunayyah fa inna Allah mani'un abak. Janganlah menangis wahai anak kesayanganku, sesungguhnya Allah pasti melindungi ayahmu. Jangan takut, Allah Ta'ala melindungi. Tak apa, jangan takut. Dia simbah tanah, kena tanah, tapi Allah Ta'ala akan melindungi. Mereka tak boleh nak buat apa-apa, sekadar simbah tanah je, dekat tanah muka je. Tak boleh nak, dia tak boleh nak buat apa. Macam Allah Ta'ala buat pada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, pergi berjumpa dengan Fir'aun yang sangat zalim, berlawan dengan Fir'aun. Bila masa Allah Ta'ala nak beri perlindungan, Fir'aun tak siapa, tentera Fir'aun tak siapa, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tolong, kecuali bila Nabi-Nabi itu Allah Ta'ala nak panggil berjumpa dengan dia, maka dia matikan. Ada Nabi yang dibunuh, bunuh dia sembelih, bunuh dipancung, bunuh dibakar, bunuh dikurung dan telaga letak batu besar, macam-macam batu besar di atas, macam-macam cerita dalam Quran, dalam hadis, kisah-kisah Nabi-Nabi. Ada yang dibunuh bila Allah Ta'ala panggil mereka ke alam barzakh. Ada antara mereka yang Allah Ta'ala nak teruskan perjuangan dia, tak siapa, buat macam mana pun tak siapa, tak boleh binasakan dia. Di mana Nabi kita SAW utuh oleh Allah untuk seluruh manusia, maka Allah Ta'ala tak izin. Berhubung dengan peristiwa yang berlaku ke atas dirinya, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Quraisy tidaklah dapat melakukan sesuatu yang buruk terhadapku sehingga meninggalnya Abu Talib. Di mana orang Quraisy boleh buat apa sahaja bila Abu Talib mati, kata Nabi, kerana tak ada lagi orang yang dimalu. Dulu Abu Talib rasa malu, menyebabkan bila Abu Talib mati, Nabi menjadi sasaran kezaliman. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menamakan tahun kematian Khadijah dan Abu Talib dengan nama tahun duka cita. Tahun duka cita, tahun sedih, tahun Abu Talib dan Khadijah mati. Tekanan yang memuncak itu bukan sahaja terhadap diri Rasulullah SAW semata-mata, tetapi juga terhadap para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga setengah dari mereka terpaksa berhijrah ke Habasyah. Di antara mereka yang tak tahan berhijrah ke negeri lain. Awak kita baca kisahnya kemudian. Wallahu a'lam.